pendapatan apa semua tu, sila maklumkan kepada pihak sekolah untuk guru-guru mengisi semula mengemaskini semula pendapatan penjaga. Jadi itu sangat penting. Kalau tuan-tuan atau puan-puan tidak ada pekerjaan tetapi dalam APDM tidak dikemaskinikan, ada kemungkinan segala bentuk bantuan yang mungkin akan diberikan itu tidak dapat disalurkan kerana berdasarkan kepada pendapatan tuan-tuan yang yang terdapat dalam APDM itu. Jadi bantuan itu tak sampailah. Jadi jika tuan-tuan atau puan-puan kemaskini, bagi tahu guru darjah dengan tapi ada bukti lah. Bukti tuan telah berhenti kerja, bukti pendapatan itu, guru-guru kelas akan kemaskini dan bantuan itu akan disalurkan kalau ada bantuan yang akan diberikan nanti. Seterusnya tentang pendaftaran murid tahun 1, masih lagi boleh dibuat dalam online. Jadi tuan-tuan yang ada anak yang akan masuk sekolah ini pada tahun 1 2021 bolehlah berbuat demikian. Melalui online yang boleh didapati pergi masuk dalam JPN Negeri Perak tu ada ya, untuk pendaftaran murid tahun 1. Seluruhnya guru-guru sekolah ini ada banyak yang mengedarkan bahan-bahan mengajar, belajar untuk murid-murid, untuk anak-anak tuan sekalian. Jadi kalau boleh tuan-tuan berilah masa dan peluang untuk anak-anak kita belajar di rumah dengan cara baru ini. Jangan cuti yang Cikgu Mazini kata tadi, kalau sampai bulan 12 Mei nanti 60 hari anak-anak kita tidak berbuat apa-apa langsung. Jadi apabila masuk sekolah nanti mungkin anak-anak kita terpinga-pinga, dah tak tahu apa-apa dah. Kemahirannya semua dah hilang. Jadi memang ketinggalan lah, dan ketinggalan ni jadi nak mula baru balik pun dia dah nak habis sekolah. Jadi pada masa inilah tuan-tuan dan puan-puan berperanan menjadi ibu bapa dan guru sepenuh masa di rumah. Kalau sebelum ini berapa jam, 8 jam mungkin murid-murid berada di samping guru, tetapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan terpaksa mengambil alih peranan sebagai guru di rumah. Jadi pastikanlah bahan yang dihantar oleh guru-guru kelas, guru-guru sekolah kayan ini, tuan-tuan pastikan anak tuan-tuan buatlah, ikutlah. Sebenarnya kerja tu tak banyak, mungkin satu hari mungkin satu sahaja, bukan banyak yang akan dibagi, bukan sampai 5, 10 ke, tak ada, cuma satu. Tetapi kalau kita ada disiplin itu, anak kita akan sentiasa buat, dan kemahirannya sentiasa berkembanglah. Jadi jangan biarkanlah yang tak pandai membaca tu kalau sekarang berhenti balik, tak tahu tak buat latihan. Saya percayalah lepas ni memang dia tak boleh membaca. Jadi yang tak lancar membaca tu, untuk utama murid tahap 1 lah ya. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan ambillah masa untuk masa inilah. Saya rasa untuk membaca tu tak susahlah. Tak susah untuk tuan-tuan untuk mengajar anak-anak tuan-tuan tersebut. Jadi setakat itu dahululah ya apa yang ringkaskan. Nak berhenti dah. Dah tak ada dah maklumat nak saya sampaikan. Jadi saya serahkan semula lah kepada Cikgu Mazni.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ahmad Basri bin Adnan selaku penolong kanak haiwan murid. Okey, jadi kita masa terhadnya kita ambil masa setengah jam saja. Sekarang dah hampir 2.45, ada 15 minit lagi. Jadi saya sebenarnya saya nak ambil kesempatan ini nak terangkan sikit macam mana cara kita nak buat apa pembelajaran online ni. Jadi sebenarnya petang ni kami pihak sekolah cuba buat program macam ni sebagai penanda aras lah. Penanda aras untuk nak tengok setakat mana ibu bapa ataupun pelajar yang boleh join kelas yang macam inilah. Ini maksudnya macam kelas online lah ni. Jadi kalau ramai, maksudnya kalau lebih daripada hampir separuh ataupun 20-30 orang pelajar yang boleh join, mungkin kita boleh teruskan. Tapi kalau tak ramai, mungkin kita buat cara macam lain lah. Okey, nanti saya terangkan macam mana cara nak buatnya kan. Sebab sekarang ni kita dah ada grup WhatsApp masing-masing kelas kan. Jadi kita mungkin boleh buat macam itu sajalah melalui grup WhatsApp, bagi latihan pada guru akan bagi latihan pada pelajar, pelajar menyalin dan menghantar kembali pada guru. Okay, macam mana cara nak hantar pada guru, saya akan terangkan sekejap. Okey. Kita tengok. Baik, anda kan nampak slide ni kan? Nampak. Saya besarkan sikit. Jadi siapa yang guna handphone tu cuba menegakkan balik. Kalau melentang, sebab gambar saya ni gambar menegak macam ni. Okey, mula-mula tadi nak join tuan-tuan, puan-puan, guru-guru dah tahu kan, mula-mula kita kena install Google Meet ni lah. Saya capture gambar ni sebab saya masa tu dah install, jadi dia hanya ada open. Dia tak ada install. Kita dah install. Nanti bila guru akan bagilah satu link macam ni, klik saja yang gambar Google Meet ni, hijau putih ni, Meet, M-E-E-T, Meet ni. Dan ataupun kalau yang dah terklik yang bawah ni, link pun tak apa, klik sini. Ada sini, bila klik sini, dia terus masuk, kemudian dia tanya ask to join, macam mana dia masuk sekarang lah. Nanti orang yang buat meeting tu dia akan admit masuk dalam kelas. Tak boleh masuk. Tapi kalau terkeluar macam ni, keluar macam ni, mana tadi? Keluar macam ni kan. Tak masuk, tiba-tiba keluar macam ni. Enter a meeting code. So masukkanlah kod dia dekat mana? Kod dia dekat sini tadi. Ni. Tu ini link sampai .com saja. Yang slash yang ujung ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni itu kod dia. Type kod ini. Kalau tak ada tanda sempang ni pun tak apa. Type je QRZ PCSJ NOG. Dan enter lah, go lah. Klik enter, go. Kemudian masuklah. Okey. Yang ni saya nak tunjuk sebenarnya inilah kalau orang yang ada account tu kan. Kadang-kadang anak-anak kita termasuk menggunakan account kita. Dia klik kat sini lah untuk tukar account. Tukar account kalau nak masukkan account anak-anak yang MOPE yang saya bagi tu. Klik kat sini. Kemudian dia akan keluar lah. Panjang ni kalau ada banyak account macam ni banyak. Ambil add another account. Satu another account Google lah. Klik Google ni. Okey, kemudian masuklah account Google yang kalau nak masuk guna account Google anak-anak tadi yang saya bagi tu murid M dash kemudian ada nombor dia kan moe-dl.edu.my. Kemudian pergi depan lagi masuk password macam biasa dah masuk lah. Okey, bila masuk ni lah. Function ni tahu kan. Ini off kamera, ni off on kamera, ni off on mic. Yang tengah ni nak keluar meeting. Nak keluar meeting tekan tengah ni. Kemudian di atas ni pun ada menu. Ini kalau kedudukan menegak. Handphone tadi menegak.
Ini berapa orang yang tengah join sekarang. Dekat sini kita nak check. Kat sini kita ada info. Info ni lah link kita nak bagi pada rakan yang lain ke kan. Ni check macam ni, type. Type sini. Type lah. Dah tekan yang segitiga ni. Segitiga ke depan. Okay, ini yang info tadi. Kita boleh ambil button share ni dan share lah dekat grup WhatsApp mana-mana. Ataupun Telegram. Okay, ini untuk button yang atas. Yang gambar speaker ni kan. Dia keluarlah menu ni. Kita nak guna speaker. Nak off audio. Kemudian kabut CC tu tak payah usik apa-apa. Kemudian yang titik 3. Titik 3 kat sini. Yang kelabu ni ada 1, 2, 3 titik ni. Bila klik tu ni menu dia. Ni nak switch kamera. Maksudnya nak ambil kamera depan. Kan sekarang ni kita macam kamera selfie kan. Kamera depan kita kan. Ni nak kamera yang besar depan tu. Switch kamera jadi kita nampak lah gambar depan. Tak nampak lah gambar muka kita. Ini kalau kita nak present. Macam saya buat sekarang ni lah, saya present ni. Ni kalau kedudukan kamera tu kita pusing bagi melentang. Menu semua ada kat atas. 1, 2, 3, 4, 5 dan titik 3 sini. Ini kalau kita touch screen je keluarlah 3 benda ni. Okay, ni tadi ini kalau kedudukan melentang. Kalau kita melentangkan handphone, ruang chat kita di tepi ni. Di sebelah kiri kanan. Ni ruang chat macam ni. Type dan tekan enter ni, segitiga ni, anak panah ni. Ni hutang info tadi. Okay. Baik. Seterusnya saya nak tunjuk ada satu benda iaitu Padlet. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu perasan, saya ada hantar dekat dalam grup ibu bapa kan. Ni. Ini link dia. Ni grup ibu bapa dan guru-guru sekalian ni linknya. Jadi tuan-tuan hanya klik dekat link ni, gambar ni. Yang hitam ni. Ataupun boleh juga kalau guna komputer, pergi pada link ni, klik kanan dan paste lah pada Google yang kita nak guna. Tapi kalau tak klik kanan, terus klik kiri dekat link ni, itu dia pergi juga. Dia pergilah kadang-kadang kalau komputer tu setting guna Firefox, dia buka melalui Firefox lah. Kalau settingnya menggunakan Internet Explorer ataupun Microsoft Edge, dia masuk situ lah. Dia tak akan buka melalui Google lah. Ikut pada setting komputer lah. Tapi saya rasa tak ramai ada komputer guna handphone. Jadi klik kat gambar ni. Dan bila klik gambar tu, dia pergi kat sini. Kan? Dia pergi sini kan. Okey, dah besar. Nampak tak? Okey, nampak. Besar. Jadi, kat sini. Boleh muat naik apa-apa saja gambar kat sini. Tapi gambar yang berkaitan dengan aktiviti pembelajaran lah. Contohnya, tiba-tiba hari tu tengok-tengok si abang tengah mengajar adik. Kan, kebetulan tiba-tiba dia rajin pula, kita pun senyap-senyap ambil gambar apa dekat sini. Dia sedang mengajar adik dia. Itu pun salah satu daripada boleh jadi juga bahan aktiviti. Tiba-tiba kita tengok dia hari tu dia rajin tengah mewarna. Kita ambil gambar aktiviti, dia sedang mewarna. Kita post ni. Kan? Okay, cara nak post dia, lagi saya tunjuk. Cara live sekarang. Okey, bila kita klik tanda tambah di bawah ni, bila kita buka sini, di bawah tu ada tanda tambah warna merah, pink ni, klik tambah. Kan, dia akan keluar menu macam ni. Dekat tajuk ni, kalau tajuk tu tentang sains, tulis sains, tahun 5. Kemudian sini ada perkataan write something kan. Write something apa, tugasan sains, apa tajuk dia. Bila buat kan. Lepas tu, kalau yang paling mudah sama ada yang anak panah ni upload yang gambar kamera ni, yang ni paling mudah. Kan, tekan je gambar kamera tu dan tangkap gambar kerja yang kita buat tadi. Kalau kita kerja tu kita tulis dalam buku, cikgu dah bagi soalan dalam WhatsApp, kita baca-baca-baca,
Kemudian kita salin soalan tu dan kita buat jawapan dalam buku. Jadi kita post lah kat sini. Post. Letaklah nama siapa yang post. Janganlah tak nama kan. Tugasan apa bila kan. Ini cara dia ambil, guna on kan gunakan kamera terus tangkap gambar. Tapi kalau kita tangkap gambar sebelum tu, dia akan tersimpan di dalam dokumen. Cari kat dokumen. Sebab kita tangkap gambar dulu kan. Tapi kalau kita buka aplikasi ni, Padlet ni yang link saya bagi tu, on je kamera tu tangkap gambar. Tangkap gambar macam ni. On tangkap gambar. Okey, lepas tu ada satu lagi menu kat sini. Mana menu? Tak. Okey, ini menu yang titik 3 ni. Nampak kan? Tuan-tuan nampak yang titik 3. Satu ada 3 titik. Okey, yang menu 3 titik ni kalau kita pilih 3 titik tu dia keluar ini. Kita boleh melukis, ada drawing. Ini upload, ini kita ambil link. Kalau kita dah upload benda tu, katalah contohnya video anak sedang membaca, tiba-tiba kita upload ke dalam YouTube, sebab kita ada channel YouTube, kita upload kat YouTube anak kita sedang baca, masuk je link tu. Link yang anak tengah membaca tadi ni, link YouTube tu. Ini kalau kita nak cari gambar kat Google search lah, tapi hanya tak adalah kot. Ini ambil gambar belakang kamera, ni filem, ni nak rakam suara. Kita klik kat sini, kita rakam suara anak kita tengah baca. Nanti Cikgu Basri semak lah bacaannya betul ke tidak. Yang ni drawing. Ni contoh yang tadi saya klik drawing tu. Dia keluarlah gambar macam ni, ada pensel. Boleh lukis lah. Lepas tu save. Kita besarkan sikit. Lepas tu save. Kalau tak mau close ataupun back balik. Save, simpan. Okey. Itu saja saat saya tunjuk yang live yang live. Ini yang live dia. Ini live dia. Macam ni. Semua yang dia upload ada simpan di sini lah. Ini yang link yang saya bagi hari tu ni semasa program membaca tu, jadi boleh berguna lagi link ni. Kan nanti saya mungkin bagi saya lah, kalau cikgu Salmi ke cikgu Rafidah kan mungkin dia akan buat yang lain lah. Kalau saya untuk matematik hantar kat sini, contoh macam ni kan ni. Ni. Tugasan dia hantar sini. Saya boleh download lah. Kalau dalam grup WhatsApp nanti mungkin saya dah kebanyak mana saya nak simpan, saya nak copy dalam komputer pun susah bagi kan. Takut nanti terdelete, penuh memori telefon pula kan, berat telefon. Dan banyak, jadi kalau hantar kat sini, saya boleh simpan semua kat sini. Kalau saya lah, kalau Cikgu Basri lah. Kalau Cikgu Salmi, Cikgu Rafidah, record dia kat sini. Tugasan sains semua untuk dia. Okay. So, saya rasa sampai situ saja. Saya buka sesi soal jawab lah. Sebab kita pun dah hampir pukul 3. Kalau ada masalah nanti boleh tanya lah. PM saya tepi lah. Tahu ada yang tanya saya, tahu kan nombor boleh dapat dalam grup WhatsApp ibu bapa dan guru ni lah. Grup WhatsApp ibu bapa guru ni. Boleh tanya macam mana nak buat. Dan dalam grup kelas masing-masing, nanti guru kelas masing-masing dia bagi tahu lah macam mana cara kan. Kalau murid-murid, anak-anak murid semua ibu bapa tak mampu nak buat macam ni kan. Kelas online macam ni. Kadang-kadang cikgu kata anak murid tak mampu. Cikgu pun sendiri tak mampu nak buat kelas online macam ni. Macam mana aku nak mengajar ni kan. Nak buat kelas online macam kita tengah buat sekarang ni. Jadi caranya mungkin cikgu-cikgu akan bagi latihan dalam bentuk WhatsApp. Dia hantar file. Kalau tak boleh print, anak-anak tuan-tuan boleh salin dalam buku. Kalau buku latihan pun tak ada, tertinggal di sekolah, salinlah dekat mana-mana kertas. Lepas tu tangkap gambar. Kalau saya tangkap gambar, saya suruh upload dekat sini. Link saya bagi. Upload dekat Padlet ni, aktiviti semasa PKP. Kalau latihan matematik yang saya bagi tu, kalau tak boleh nak print,
salin balik dalam buku mana-mana kan. Tahu kalau matematik tahun 4 atau 5 tu saya pesan mereka mesti ada buku conteng, buku conteng, buku kira-kira. Boleh guna buku tu. Salin buat elok-elok, kemas-kemas, tangkap gambar, upload kat sini. Nanti saya boleh semak lah. Saya boleh komen kat bawah ni sebab dia ada ruangan komen. Dan cikgu lain pun kemungkinan pun akan buat macam ni jugalah. Okay. So, saya rasa sampai situ saja. Jadi, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya kat ruangan chatting ataupun boleh on mic sekejap. Itu saja untuk petang ni isi perkenalan kita. Macam mana kita nak buat. Kemungkinan selepas 12 Mei ni pun kita tak tahu lagi sama ada sekolah akan dibuka ataupun tidak. Jadi inilah medium yang kita akan gunakan. Dan untuk cikgu nak berjumpa dengan pelajar, atau nampak anak murid dah muka Zuhai ada tu. Siapa lagi ada? Aku kata apa dia tu? Tu. Okey, semua nak ada pun tuan boleh tanya. Cikgu ke, ibu apa ke, murid-murid ke. Okey, saya buka sekejap. Ada apa pun nak tanya? Gusau ke nak cakap apa ke Gusau? Tak ada apa, cuma ucap tahniah lah sebab saya tengok Mai juga ada 2-3 orang murid yang online ni. Alhamdulillah boleh tu. Jadi kalau cikgu-cikgu lain pun kalau nak buat kelas online pun rasanya tak boleh lama, dalam 15 ke 20 minit je kot. Kalau kita nak ngajar topik tu, topik kecil je lah. Contohnya nak mengajar peribahasa ke, kalau matematik tu satu topik boleh. Kalau lama kesian ke ibu bapa jugalah, banyak data pakai kan. Nak kena top up lagi. Oh, Naufal ya. Dah muka sama Zuhair dengan Naufal. Okey, ada apa lagi? Ada nak tanya apa? Nak tanya cikgu-cikgu ke kan? Nak tanya guru sains, cikgu Rafidah ada ni. Cikgu Salmi, ada cikgu Salmi nak cakap apa boleh? Nak pesan kat anak murid. Sebelum kita tamatkan sesi kelas kita ni. Macam mana boleh tukar baju? Ada apa tanya? Rafidah ada apa cakap Rafidah? Ini cikgu Basri. Kata-kata terakhir. Puan Nur Hamizah, PK1 mana? Kak Hamizah. Pentadbiran Pak Hamizah apa ada apa nak cakap? Seminit 2 jam pukul 3 ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih pada Cikgu Mazmi dan juga saya ucapkan tahniah lah kepada ibu bapa dan murid-murid SK Kayan yang dapat bersama kita pada hari ini. Jadi salam perkenalan lah daripada saya. Sebenarnya kita baru lagi dan saya pun belum dapat berkenalan dengan semua ibu bapa SK Kayan. Jadi dalam masa PKP ni saya doakan semoga anak-anak murid SK Kayan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dapat meneruskan pembelajaran di rumah dengan bimbingan daripada ibu bapa dan juga daripada guru-guru SK Kayan yang akan sentiasa berusaha untuk menyampaikan maklumat serta membimbing anak-anak didik kami walau dengan apa cara sekalipun dan walau dengan keadaan bagaimanapun. Jadi kita sama-samalah doakan PKP ini dapat tamat dengan lebih cepat dan kita dapat sekolah seperti biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Nur Hamizah binti Ramli. Menolongkan nama pentadbiran kita. Mungkin ada yang tak apa ni sebab apa Puan Nur Hamizah masuk sekolah kita cuti kan. Cuti lepas tu dah cuti, dalam cuti tu ada cuti lagi, cuti PKP sampai sekarang. Jadi tak ada masalah. Okey, jadi sebelum kita tamatkan satu soal last terakhir. Siapa nak cakap apa Cikgu Zaidi? Ustaz Cikgu Asnah. Cikgu Zaidi kot, orang lama, cikgu lama. Aku nak pesan apa ni, matematik. Stay at home.
Cikgu Salmi ada, Cikgu Salmi. Satu suang-suang je lah kelas baru kita tamat pukul 3 lebih, pukul 3 minit lah. Jam saya lah. Pada apa soalan tanya? Apa ni? Naufal. Okey ke, sihat ke? Mana kawan-kawan lagi yang tahun 5 ni? Apa Ruby siapa ni? Ruby. Siapa dia? Kenal lama cikgu tak cam muka tu. Astagfirullah Iman. Astagfirullah. Ya, okey, jadi tak ada apa, Cikgu Rafidah ada. Usah last. Aku Zedi, okey nak cakap apa Zedi sekejap, seminit. Lama. Tu apa nak tengok muka Cikgu Zedi, rambut ada lagi, tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah ada lagi. Isi lagi. Rambut ada lagi. Ingatkan cuti lama dah tak ada kan. Okey, kita capture gambar Cikgu Zedi dulu. Sebelum dia tutup. Okey. Okey, jadi saya rasa sampai situ saja. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada semua ibu bapa, murid-murid yang ada pada petang ni dan juga pada semua guru-guru SK Kayan, guru besar Puan Nur Hamizah, Cikgu Ahmad Basri, Cikgu Nur Rashid, Cikgu Ahmad Rashid. Jadi kita sama-sama lah dan berdoa supaya yang Puan Nur Hamizah cakap tadi, PKP ni taklah terlalu lama lagi dan kita dapat kembali semula ke sekolah. Jadi kalau panjang masa macam ni, jadi inilah caranya kita akan guna medium. Jadi semua guru akan cubalah berhubung dengan murid-murid walaupun tak cara live macam ni, tapi masih lagi bertanya khabar dalam grup WhatsApp kita lah. Jadi saya tahu saja, saya sekali lagi terima kasih kepada semua dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain masa. Kalau boleh seminggu sekali kan kita jumpa macam ni pun okey juga. Dan tak payah lama, setengah jam je. Okey, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia makan. Mana makan? Waalaikumsalam.